Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, tuan-tuan yang mulia, kalau ada perempuan dengar ni, puan-puan yang mulia, saya pun tak tahu. Jadi perempuan dia boleh dengar melalui apa ni? Tak, melalui Skype ni. Tak payah nak ada purda pun tak ada. Seluruh perempuan kat dunia boleh dengar. Tapi hanya bila saya bayan siap tuan-tuan dan bapa-bapa, perempuan tak ada. Sebab dalam jemaah tabligh dulu tak ada perempuan depan, melainkan kita bayan masturat di rumah. Kena ada tabir. Itu kita cakap perempuan lah. Kalau kat masjid mana-mana kita cakap tuan-tuan dan puan-puan tak ada. Kita cakap tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian. Ataupun itulah lebih kurang lah. Jadi sekarang lain. Sekarang kita tak bayan. Kita bayan, dan bayan kita boleh sampai melalui internet. Perempuan-perempuan dah tak ada alasan lagi tak boleh dengar bayan ceramah. Tak ada alasan. Sebab apa? Semua ada komputer, semua ada handphone, semua boleh dengar Skype. Dan kalau tak dapat, boleh dengar YouTube. Lagi apa? Facebook. Dah dekat 1,300 bayan dah. Boleh dengar semua bayan. Hari-hari tak ada kerja lain. Dengar bayan. Jadi tuan yang boleh mendengar satu perintah Allah. Tapi lepas dengar, dia ada satu perintah lain, yang mana orang yang tu dia tak nak buat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Yang dengar tu tak payah ada iman. Yang dengar tak payah ada iman. Mengucap kalimah dah sudah, tak nak mengucap pun boleh dengar. Tapi yang kedua tu, dan kami taat, tak boleh. Kalau kita tidak ada iman, bukan iman saja dia, tahap yang Allah mahu tinggi. Jadi masalah ni orang tak ada fikir. Yang dia orang kata dengar je. Dengar je, setengah je lah perintah tu kan. Hendaklah kamu dengar dan taat. Ini dengar, taat tak ada. Kenapa tak boleh? Iman tak ada. Ataupun iman sangat sikit lah. Macam Yazid ni. Ada iman tapi sikit. Hampir semua yang tak boleh buat. Duduk bayan. Lama duduk bayan. Jadi kamu yang dengar bayan ni bukan makna bagus. Sebab yang kedua tak buat. Yang penting yang kedua tu. Sangat penting lah. Dua-dua penting. Tapi yang kedua tu, kalau tak buat berdosa. Orang yang bayan aja dan tak amal, apa dia bayan? Berdosa. Orang tak bayan, dia tak berdosa. Maksudnya dia tak bagi bayan, sebab Allah tak bagi dia kemampuan bayan, ya. Macam saya. Dan tu saya tak amal apa tu bayan. Lepas tu Allah beritahu dalam Quran, adakah kamu suruh orang buat baik kamu lupa? Celaka. Yang dengar bayan pula pun tak amal, Allah pun bagi tahu, adakah kamu dengar jadi macam Yahudi kan? Kami dengar
Tapi kami tak nak taat. Kami taat Taurat aja. Quran tak taat. Nabi ajak jauh supaya beriman dengan Quran. Dia tak. Kami beriman dengan Taurat aja. Ada. Jadi orang dengar tak nak taat ni Allah samakan bukan Yahudi, tapi Yahudi yang awal-awal kaum yang beriman kan. Jadi banyak dalam Quran tu cerita Yahudi. Tapi semua orang yang mendengar dan tak nak taat samalah, sama Yahudi. Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi tak taat. Jadi kita jangan fikir cukup dengan dengar je. Tapi baguslah orang dengar daripada orang tak dengar dan tak taat. Kita kena fikir macam tu. Jangan pula saya tak naklah dengar, nanti berdosa. Tak nak taat, ada dua pula dosa. Baiklah satu je dosa. Dan usahalah tak iman. Dan dah diberitahu pula macam mana iman tu nak kuat. Bukan cakap nak kena iman, ada iman macam orang sekarang. Ustaz-ustaz sekarang kena ada iman, dia sendiri tak tahu. Cakap sama ustaz tu kita iman, apa nak buat ustaz? Dengar ceramah ke iman naik? Kalau dengar ceramah iman naik, kenapa Allah kata dengar dan taat? Kan? Cukup dengar je lah, mesti punya taat. Tapi banyak orang dalam dunia ni dia tak boleh taat. Walaupun dia nak lah, tak boleh. Banyak kuliah dia masuk. Banyak masjid dia pergi, ikut semua ustaz tu. Mana-mana ustaz tu pergi, ikut. Dia ingat cukup. Kita juga akan berdosa bila kita dengar dan kita tak taat. Setiap yang kita dengar tu namanya rahmat, blessing. Dan setiap rahmat tu dia ada harga tau. Bukan kita boleh dengar rahmat dia tak ada harga. Harga dia kita taat. Kita terima kalimah. Bukan tak ada harga. Oh, boleh mengucap tu dah. Dia ada harga. Harganya menunaikan haknya. Kahwin, kalimah nikah. Dia ada harga, bukan boleh sebut kalimah nikah je kan. Berapa mahar orang bagi tahu? 8,000 macam Sufian. Ada orang lebih banyak lagi pada dia. Tak ada pula sibuk macam dia. Rashidi 15,000 sibuk, gendang sana sini. Banyak aku bayar 15,000. Bukan duit dia pun, mak dia, bapak dia. Mak dia lah, mak kau tu pun dia sibuk. Kau main lagi nak suruh bini dia bagi bahagian bawah. Tidak mengamuk je dia. 15,000 aku habis. Bukan 15,000 tu boleh cakap kalimah nikah, lepas itu je harga dia. Tanggungjawabnya sempurnakan amanah. Tanggungjawab pada bini. Tahu tak tu? Itu tak tahu. Yang tahu itu je. Oh, aku 15,000 ini itu pun harga juga. Kalau tidak, mana boleh masuk? Yang ingat boleh masuk je ke? Kalau masuk haram je. Zina. Neraka je. Kan? Setengah orang biasa je bagi benda tu. Tak ada harga. Berzina sana sini. Jadi orang lelaki yang suka benda tu, kawan lah dengan perempuan-perempuan yang harga tak ada. Orang perempuan yang bagi bagian dia tak ada nikah ni, orang perempuan tak ada harga lah. Jadi setengahnya minta duit lah, nama pacuan. Dia bagi tu 200. Tinggi sikit 2,000. Dah. Itu nama jual badan, jual benda tu. Jadi itu bukan harga perempuan tu. Mahal lagi. Menikah lelaki tu amanah. Anak dia pun tanggungjawab. Bukan beranak aja lepas tu tak ada ambil tanggungjawab anak tu. Nama kena bagi, akikah kena buat, ajar agama, macam-macam. Pelajar dia bukan buat apa-apa anak tinggal dekat bini. Bini pun tinggal dekat anak. Aduh, ini yang berlaku. Semua tak nak bayar harga. Jadi daripada kalimah nikah tu ada tanggungjawab. Kalimah la ilaha illallah ada tanggungjawab. Baru kita dapat faedah dunia dan akhirat bila kita menunaikan hak ni. Jadi hari ni orang Islam dia tak tahu, dia dah mengucap. Macam mana nak dapat iman? Iman tu maknanya kalimah yang diucap tu Allah letak dalam hati dia, dalam kepercayaan dia.
Harga dia kena tunaikanlah hak. Hak kalimah tu apa? Itu pun tak tahu. Semua orang Islam seluruh dunia, ustaz-ustaz tak bagi tahu, ustaz pun tak buat. Mana dia nak bagi tahu? Dia pun tak tahu. Kena ada iman, kena ada iman. Ni nak ada iman ni kita tunaikan hak kerja. Tahu tak? Hak tu kerja yang menunaikan tanggungjawab. Itu tanggungjawab kalimah tu. Kerja tu kena dibuat. Kerja yang menunaikan hak kalimah tu. Apa dia kerja tu? Ustaz-ustaz tak tahu. Yang dinamakan ulama' pun tak tahu. Tak ada cakap. Dia iman. Apa dia? Mana seluruh orang tak tahu. Nak dapat iman, kalimah kena masuk dalam hati. Dalam hati tu pula bukannya hati yang doktor cakap tu. Jantung. Bukan itu. Itu pun ustaz-ustaz tak tahu juga. Ulama' semua tak tahu. Sampailah saya datang. Bagi tahu hati tu bukan itu. Hati itu kepercayaan. Apa kita percaya dan apa kita fikir. Tak ada ustaz tahu. Tak ada ulama' dari dulu zaman Bukhari Muslim pun tak tahu. Tak? Sahabat-sahabat pun tak tahu. Sebab itu semua orang tak tahu. Sebab apa dia tak tahu? Sebab Allah tak bagi dia tahu lah. Simple kan? Kenapa Allah tak bagi tahu dia? Tak sampai tahap iman tau. Kita nak dibagi tahu Allah berbenda ni kena ada iman kuat. Kalau tak ada iman tak ada Allah nak beri perhatian bagi kita. Kau namalah ulama ke apa ke sahibul fadilah ke. Kalau kau tak ada iman, Allah tak ada value je. Takkan bagi kamu faham, takkan bagi kamu ilmu. Tu apa? Iman tak ada, panggil je ulama. Sahibul fadilah. Pada Allah tak ada, Allah tak tengok tu semua nama-nama tu semua. Panggillah Syekhul panjang-panjang lagi kan. Tak habis-habis nama tu belakang tu. Itu manusia je, Allah tak lihat tu semua. Jadi kalau tak ada iman, ya, tahap tinggi lah sehingga menjadi kekasih Allah. Mana nak Allah bagi tahu? Tak bagi tahu lah benda ni mahal. Jadi hari ni kita terhindar semua, tak tahu. Macam mana nak usaha iman pun tak tahu. Apa itu iman pun tak tahu. Apa itu ikhlas pun tak tahu. Sehingga dia beritahu ikhlas ni rahsia. Rahsia Allah. Benda hitam macam semut hitam, di batu hitam, di malam yang hitam. Aduh. Inilah dia jemaah tabligh. Mengajar ikhlas tu kita tak boleh tahu. Apa yang tak boleh tahu? Simple aja. Ikhlas tu buat amal minta Allah untuk buat dia suka lah. Reda. Reda tu bombastic word tau. Tapi memang tak ada boleh diterjemah. Tapi paling rapatnya nak buat dia suka lah. Macam kita buat bini kita suka. Kalau kita kata nak buat bini reda, payah pula ni, reda pula. Semua kita nak buat. Bini suka, anak suka, saya suka, dia suka. Allah reda, tapi tak suka. Aduh. Macam cakap insya-Allah, insya-Allah. InsyaAllah supaya saya tak datang. Betul ke macam tu? Saya insyaAllah tak datang. Cakapkanlah. Ini tak, insyaAllah. Tapi tak datang. Cakaplah saya tak dapat datang, minta maaf. Apa masalahnya cakap macam tu? Ini tak malu konon. Saya ada hal tuan. Boleh maafkan saya. Jangan. Jangan cakap insyaAllah, tapi tak nak datang. Itu bukan ajak apa? Ajak makannya. Pun insyaAllah tak nak datang. Cakaplah saya tak dapat datang. Kalau Allah izin, saya akan insyaAllah. Kalau dapat, boleh lah macam tu lah. Menggunakan ayat semua tak kena. Macam itulah juga nak kuatkan iman. Orang jemaah tabligh usaha iman, cakap iman amal. Cakap ya, apa dia cakap tak faham. Boleh ke dengar ceramah tu iman ayat tu? Tak boleh. Kalau iman boleh naik dengan ceramah, banyak orang kat dunia suka dengar ceramah. Tapi kau suka dengar ceramah, apa yang dalam ceramah tu kau tak boleh amal. Kalau kau tak ada iman. Tapi orang tak ingat tu. Kena dengar ceramah, nak kuatkan iman dengar ceramah, dengar majlis ilmu, kata ustaz. Dalam khutbah Jumaat, cara nak buat iman kuat, banyak majlis ilmu, dengar.
Sebenarnya dia nak suruh orang duduk majlis ustaz supaya banyak ramai dengar, ustaz tu dapat duit. Sebenarnya duit aja tu berniaga, mengambilkan boreh. Hari ni ustaz masjid Simpang 3 tu belanja masjid ni mahal. Seminggu kat 7,000. Bayar orang cuci lagi dekat 2,000 sebulan. Bang, dalam sebulan 7,000. Ustaz sekali datang bagi makan orang yang dengar, dia lagi ustaz. Setengah masjid tak nak, ustaz je makan, orang lain balik. Tapi ustaz kena bagi makan. Kalau ustaz dengan orang lain banyak satu malam, satu majlis ilmu 400. Ustaz lagi kena bagi 200, dah 500. Jadi sehari, kalau seminggu kali 7, dah. Bil api, bil air lagi banyak, bil ramai orang datang, dah 7,000. Kutipan Jumaat 5,000, 4,000. Short 2,000. Terpaksa buat tuition pula, nak charge. Macam itulah masjid tu. Surau yang tak ada boleh buat majlis ilmu, sebab duit tak ada siapa nak. Dia orang boleh bagi duit tu bukan duit dia, duit orang sedekah. Kalau tak ada duit bagi, masjid tak boleh buat. Konon masjid ni banyak majlis ilmu memakmurkan masjid. Ahli jawatankuasa tu action lah, masjid kita makmur, ramai. Duit banyak, Jumaat, semua tak ada orang bagi duit. Kau nak bagi duit? Tak ada orang nak bagi duit. Nak dapat duit ada. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini majlis ilmu tak boleh kuatkan iman. Orang kuat iman duduk majlis ilmu baru boleh amal apa yang diberitahu dalam majlis ilmu tu. Tak ada iman, tak boleh amal. Majlis iman cakap benda tak betul pun, majlis ilmu cakap benda tak betul pun, benda betul. Dua-dua tak boleh amal. Iman tak ada. Faham? Jadi hari ni orang lupa benda ni. Jadi sibuk istimak. Istimak ni tak ada beza dengan majlis ilmu ustaz tu, hanya dia punya skill besar je. Orang tabligh sebelum istimak kena banyak buat dakwah. Bukan buat dakwah, ajak orang datang istimak. Itu bukan buat dakwah. Jemaah tabligh datang masjid, petang-petang gas. Ajak, ini dia ingat gas petang tu, ajak orang dengar ceramah lepas maghrib tu, dakwah. Itu kan dakwah. Itu ajak orang sama level dengan kenduri. Ajak orang kenduri kahwin dengan ajak orang adil majlis tu lebih kurang sama je. Dia bukan dakwah, tapi dah dikira dakwah. Konon gas petang tu dah dakwah. Mesti dakwah ini. Gas petang, semua angkat tangan. Semua nak keluar sebab dah bosan saya tak keluar. Sebenarnya mereka tak buat dakwah, mereka tak faham apa dia dakwah, apa pun tak faham. Dakwah ni mengajak orang kepada Allah. Tak ada dalam Quran mengajak orang pergi dengar bayan, tak ada. Ada dakwah mengajak orang dengar bayan. Inilah orang jemaah tabligh buat, tapi dakwah, jemaah dakwah. Jemaah dakwah apa? Tak buat dakwah pun dia. Tapi orang alim pun tak tahu. Orang tabligh sikit. Orang dikatakan alim lah, tapi tak alim. Belajar madrasah. Orang tabligh banyak madrasah, banyak alimnya. Orang pun tak faham. Ingat itu dakwah. Padahal dalam Quran Allah beritahu, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilal masjid." Dia bukan tak tahu. Ilallah. Perkataan siapa lebih baik dari mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya mengajak kepada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun tak faham. Dakwah orang Cina pun tak nak. Dakwah orang India pun tak faham. Orang tabligh. Itulah dakwah. Ajak dia orang mengucap. Dan yang tak buat dakwah, kena diajak dakwah. Orang Islam yang dah mengucap. Orang Islam memang kita tak ajak dia mengucap sebab dia dah mengucap. Ajak dia buat kerja dakwah supaya apa kalimah yang dia ucap dapat masuk dalam hati dia. Dosa besar orang Islam tidak menunaikan hak kalimah. Dosa besar kamu yang kahwin, bukan dosa besar. Dosa juga. Tak menunaikan hak kahwin macam Rasidi. Dan apa ni, dengan dia. Rumah tak ada, kahwin je pandai. Rumah mana? Tumpang. Tumpang, dah tahun dah lama tumpang. Bayar sewa tak? Tak bayar sewa. Bayar sewa tak? Yang free aja duduk sekarang. Mana ada rumah kau? Ada sewa rumah.
proper sikit lah. Ini menumpang tadika je. Boleh. Ada namakan tunai menunaikan hak kalimah. Hak kalimah. Hak kahwin tak ada. Yang kahwin pun tak tunai, yang kalimah ucap pun tak tunai. Hanya yang buat suka hati, yang menyeronokkan dia. Faham? Jadi kalimah nikah tu, orang suka kahwin 2-3 tau. Dia ingat kahwin tu benda tu je. Dia sebenarnya kalimah hak. Kalimah yang mana kita sebut, aku terima nikahnya Maimunah binti dengan mas kahwin ni, tunai. Nikah itu je. Belakang dia tu ada apa? Ada kerja, baru dapat pahala kahwin, kan? Halo. Ini tak kahwin aja. Saya nak kahwin. Kenapa tak ada kahwin? Kenapa Allah tak bagi saya bini? Rashidi tu mengeluh. Duit tak ada, apa tak ada. Kenapa Allah tak bagi saya bini? Itu pun Allah dah sayang dia. Bagi mak dia bayarkan duit. Kalau tidak sampai sekarang tak kahwin. Allah kabul dengan cakap sebab buat usaha dakwah. Dia kahwin free. Ya, mak bagi duit, mana ada duit dia? Lepas tu tak tunaikan pula hak kahwin tu. Nikah. Tahu ucap kalimah nikah orang. Menyebut kalimah nikah dengan satu sebutan. Kerajaan lah tu kiranya. Dahsyat tu dia orang. Itu je yang penting. Semalam Anzala, dia nak minta orang Pinang. Bini Pinang janda tu kan yang Allah perintah untuk dia kahwin tu. Saya cakap kalau orang tak nak siapa Minang, suruh bapak mak kau. Pasal dia tak nak Pinang. Kalau dia tak nak Pinang, cakap dengan mak dia, aku nak kahwin juga dengan dia. Aku nak kahwin. Apa pun aku nak kahwin. Aku yang nak kahwin, bukan mak nak kahwin. Tolonglah pergi Minang dia. Kalau tak mau juga, apa nak buat? Aku guna orang lain lah, mak. Mak jangan marah. Mak dia cakap dengan saya, Amir Sab, itu bukan perintah Allah. Dia pula tahu. Mana dia tahu? Dia WhatsApp saya, memberitahu saya itu bukan perintah Allah. Dia siapa? Mak kata yang tahu itu perintah Allah ke tidak. Yang tahu ni saya yang boleh tanya Allah. Tak ada orang biasa tahu ini bukan perintah Allah. Mak kata sebenarnya aku tak suka, cakap lah, anak aku kahwin dengan janda tu. Cakap macam tu, simple word saja. Jadi suruh mak kau, bapak kau, apa pasal pula kau nak kahwin? Kalau mak sayang, bapak sayang, mak ni Pinang ni. Mak tak payah keluar duit, aku dah ada duit, cakap. Cakap belagak sikit. Kenduri, tak payah, simple aja. Oh, tak boleh. Kalau mak ada duit, buatlah kenduri. Aku tak ada suruh. Tapi bukan itu je. Kalimah ni kan, belakang kalimah tu ada kerja. Banyak orang tak nak fikir ni. Tahu boleh kalimah je. Selalu imam yang nak nikah tu, kau nak kahwin dua, kau kalimah nikah ni, kau yang pertama tu kau dah tunai belum? Ada rumah ke dia? Cakap dengan dia, makan cukup ke? Nak kahwin lagi satu? Tak boleh. Ini tak mission untuk kahwin dua, bini pertama. Mana ada Islamnya tu? Saya boleh kahwin kedua bila bini sign. Jadi bini tengah tidur, so buat sign. Bini tutup. Sign ni. Lepas tu tampal sign. Tak ada. Tipu boleh buat tak? Orang juru nikah ni semua, orang nak kahwin 2-3, kau tunaikan tak hak nikah bini pertama dulu? Rumah tak ada? Ada. Rumah pun tak ada. Apa pun tak ada. Sewa. Tak salah kahwin lagi. Dalam Quran tu tak ada suruh kita kahwin 2-3 je. Baca ayat tu betul-betul. Allah kata dibolehkan kahwin 2-3, 4. Tapi kalau kamu takut tidak berlaku adil. Tahu? Itu perkataan besar tu. Maknanya kalau kamu tak ada iman. Kau tahu tak? Untuk berlaku adil lah. Berlaku adil tak boleh kalau tak ada iman. Maknanya kalau kamu tak ada iman untuk berlaku adil, menunaikan hak nikah salah. Cukup satu. Itu pun tak faham. Ustaz-ustaz nak menerangkan pada perempuan-perempuan semua mengamuk kan? Mengamuk kenapa kahwin dua. Cakapkan kau dia dah menunaikan hak. Ya tak? Yang kamu ni ada rumah, ada semua mak bagus, semua kereta dia bagi.
Dia ada lagi untuk bagi lagi satu orang, dan dia ada nafsu, dia ada iman pula yang penting tu. Makna bila dia menunaikan hak tu, dia ada iman lah. Jadi hari ni bukan kahwin 2-3 yang penting. Pertama iman kuat penting. Ini tak 2-3. Saya belum habis kota lagi. Kota pula dia kata. Ini bukan kota tuan. Kahwin 3-4 ni bukan kota. Semua orang Islam kena kahwin 4 tak ada. Tak ada perintah pun. Apa pasal? Beria sangat nak kahwin 4. Perintah pun tak ada. Yang perintah besarnya menunaikan hak kalimah. Ini kau pun tak buat. Macam mana kau nak menunaikan hak ni kalimah nikah ni? Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu kau tak tunaikan hak. Kau pun tak tahu apa dia menunaikan hak dia tu. Apa pun tak tahu. Ustaz pun tak tahu. Sebab itulah orang semua tak tahu. Ustaz tak ada bagi ceramah. Kamu kena tunaikan hak kalimah. Tak ada. Satu ustaz pun tak ada. Seluruh dunia. Sejak dulu. Bukan baru ni. Kalimah aja. Rukun Islam. Pertama, mengucap kalimah. Itulah yang dipaham oleh semua. Dinamakan ulama sejak dulu lagi. Sejak kitab hadis pertama ditulis. Jibril mengatakan pada Nabi, yang pertama mengucap. Tak ada. Dan menunaikan haknya tak ada. Ada? Tak ada. Jadi daripada dulu sampai sekarang, yang pertama mengucap. Tak payah tunai hak. Tambah mengucap dan tak payah tunai hak. Betul? Tak. Kalimah ni ada hak. Macam kalimah nikah. Bodoh. Kalau tak ada rumah lagi, jangan kahwin dua. Rumah pun tak ada lagi. Sewa pun tak boleh bayar. Nak kahwin dua. Mana tak mengamuk perempuan tu? Asyik lubang tu je nak. Kau mesti tunaikan. Mana lubang? Malam ni juga nak. Malam besok. Wah, aku kuat nafsu. Kena kahwin dua. Bukan nafsu je. Berlaku adil. Bukan Allah kata kalau kamu banyak nafsu boleh kahwin dua. Ada ayat tu? Tak ada. Yang ni maknanya nak kahwin 2-3 ni mau ada iman kuat. Nak iman kuat, pertama sekali kerja menunaikan hak kalimah tu kena dibuat. Ini tak dibuat. Kerjanya apa? Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara. Ada ustaz, ada orang. Kita banyak cara. Buat kerja dakwah ni banyak cara. Bukan satu cara je. Orang yang bercakap ni, dia tak percaya Muhammad Nabi dia. Maknanya kalimah dia batal. Sepatutnya lah. Kamu kalau cakap banyak cara ni, mana kalimah kamu ni batal, tak diterima. Muhammad Rasulullah tak ada. Kamu la ilaha illallah je. Muhammad Rasulullah tak ada. Banyak cara, termasuk cara kamu. Ini sebenarnya orang yang cakap macam ni, yang dia orang ingat betul. Kita banyak cara. Bukan cara kamu aja. Saya tak cakap cara saya, pakcik. Cara Muhammad SAW. Tahu? Dan yang pastinya, cara Muhammad tu bukan ceramah aja. Orang berceramah ni kena pergi ke jumpa orang, bukan berceramah aja. Ustaz berceramah aja ada cara Nabi tu. Kalau ustaz nak berceramah tak apa, tapi ustaz juga kena pergilah. Bukan semua orang boleh datang ceramah ustaz. Pergilah ke rumah dia, bukan berceramah pula tu. Yang belum ucap kalimah kena diajak ucap kalimah. Bukan yang bukan Islam tak boleh, tak payah dakwah bukan Islam, belum masa lagi. Mana belum masa lagi? Allah dah suruh kita mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya bukan mengajak orang Islam aja tu. Mengajak orang mengucapkan kalimah. Dan yang dah mengucap kalimah, diajak kepada menunaikan hak kalimah tu. Dan itu buat kerja. Kerja ta'murun Nabi Ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Satu orang pun di kalangan ulama sejak dulu tak faham. Aduh. Jadi tak heranlah orang Islam hari ni macam Bani Israel juga. Lebih kurang je. Tak beriman. Dengar, sami'na wa asaina. Dengar tak bertahan. Termasuklah kamu semua. Bukannya tahan. Sebab itu saya suruh. Tak boleh tahan. Kenapa tak boleh tahan? Kenapa tak boleh tahan? Iman tak ada. Atau iman lemah lah. Ada kau iman tapi tak cukup. Tapi kita kalau nak iman, kalau kita nak iman kuat, bukan tak tahan, mau tahan, mujahadah. Baru iman kuat, bukan nak iman kuat. Saya iman kuat dulu baru boleh bertahan. Dia bukan macam tu. Bila tahan, iman kuat. Bila tak tahan, iman turun. Kita jangan kata saya tunggu saya kuat iman dulu, ada duit dulu, semua nak pergi haji. Saya mau iman duit dulu, saya iman kuat, lemah, tak boleh pergi haji lagi. Orang tu lah orang cakap,
Saya belum sampai seru. Apa sampai seru? Maknanya belum sampai perintah Allah. Allah perintah dah lama dah daripada dulu. Perintah naik haji ni bukan dah tua bangka, dah tak boleh baca, baru last minute pergi. Dia nombor 1 kena buat, nombor 2 kena buat, nombor 3 kena buat, nombor 5 kena buat, nombor 4, nombor 5. Semua kena buat lah. Tapi preference dia, nombor 1 kena buat. Nombor 1 pula, rukun Islam tak ada apa kerja. Lain daripada mengucap, tak sampai seminit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu je. Tak sampai sesaat. Itulah kerja orang Islam. Mengucap aja yang tak sampai sesaat untuk sepanjang hayat. Yang kedua sembahyang. 5 kali saya. Orang ulama semua dari dulu tak fikir kan ni. Tak masuk akal lah. Boleh masuk akal ke rukun Islam yang pertama? Mengucap aja. Boleh. Tak boleh masuk akal. Tapi semua tak berakal. Semuanya tak berfikir. Termasuklah Bukhari Muslim. Nanti dia orang marah saya. Saya cakap betul. Bukan siapa pun. Semua orang sebelum ni tak pernah fikir. Kenapa perintah yang pertama tak sampai sesaat? Sedangkan rukun Islam tu namanya rukun kerja atau kerja. Nama rukun amal. Rukun fi'li. Dia orang semua cakap tu. Fi'li. Amal. Apa salah nombor 1 tak ada amal? Melainkan mengucap. Itu pun tak boleh fikir. Fikirlah. Ada hadis Nabi. Setiap orang yang mengucap, kata Nabi, dapat faedah. Melainkan dia tidak tunaikan haknya. Sahabat tanya, apa haknya? Bila mungkar berlaku, tak cegah. Ada. Clear. Tapi orang tabligh pun tak faham. Semua tak faham. Baca hadis tak faham. Sebab apa tak faham? Dikunci hati. Hati cinta dunia ni memang tak boleh faham. Kalau hati cinta dunia tak boleh faham. Bolehkah saya tiba-tiba tak ada cinta dunia? Tak boleh. Saya kena taat. Dulu kena taat. Bukan tunggu cinta dunia keluar, baru taat. Tak ada. Cinta keluar, cinta dunia akan keluar dengan taat. Perintah nombor 1. Selepas mengucap, kamu kena buat gas. Macam Nabi. Rumah ke rumah, lorong ke lorong. Bukan jumpa orang Islam aja. Ajak pergi masjid. Jumpa bukan Islam, ajak ucap kalimah. Tahu? Tahu. Kau tahu ke sebelum kau dengar daripada saya? Tak tahu kan? Yang dah mengucap, ajak buat kerja dakwah. Tunai. Kalau boleh lah. Bukan paksa. Tunai. Tunai. Boleh pakcik buat sekarang? Tak boleh. Tak boleh. Saya punya kerja. Boleh pakcik ikut saya? Tak boleh. Tak ada orang pun. Melainkan adalah sekali-sekali. Tak ada. Saya nak pergi kerja. Dalam COVID ni lagilah. Jumpa orang pun tak boleh. Cakap pun tak boleh. Dah lama dah buat gas. Ajak tunai. Tak ada yang nak. Kenapa tak ada yang nak? Semua yang tak nak buat. Sebenarnya inilah benda paling penting yang nak diamal. Bukan kahwin 2, kahwin 3, bukan. Tunaikan hak nikah. Macam mana kau nak tunai hak menikah? Kalau iman pun tak ada. Pertama, kalimah yang kamu ucap masuk dalam. Yang nak masukkannya Allah. Allah takkan masukkan kita kalau tak nak bayar harga. Dari harga semua benda ni. Harga kalimah ni syurga. Bukan boleh dapat macam tu je. Duit, harta, diri, masa. Apa ni semua kena korban. Ego. Macam saya tak boleh, saya tak mampu. Ustaz kan? Apa yang dia tak mampu? Ego. Duit ada. Badan sihat. Tak mampu apa? Tak mampu korban. Konon ada image. Saya ustaz, mana boleh kan? Lepas tu bila ustaz tu buat kan, macam ustaz dulu tuan guru apa ni, dia tokoh dakwah dulu Kuala Selangor. Ustaz apa? Ustaz Kuala Selangor tu, dia berceramah bersyair dia semua. Dia meninggal lah. Dia tokoh dakwah Selangor. Tak tahu. Nama nampak sangat kakung bau. Dia zaman nama, lepas tu dia ada select. Kau kan orang Tanjung, orang Kuala Selangor, tak tahu ke? Kau buat betul tak tabligh ke? Jadi dia, bila dia buat gas kan, bukan buat gas sangat pun. Buat petang tu, ajak orang pergi masjid tu. Dia cakap, ustaz-ustaz ni bukan cari orang, orang cari dia. Bukan cari perigi mau cari dia.
Dia cakap tak betul ni Ustaz apa ni pergi rumah-rumah ni ajak orang tak betul ni. Ustaz kena duduk macam perigi, orang cari air. Itu dia orang faham. Jadi Nabi Muhammad tu ustaz ke? Dia bukan ustaz kamu ustaz lebih baik pada Nabi Muhammad Kamu baru belajar madrasah Kubang Bujuk dan merasa besar. Apa madrasah kau? Nabi Muhammad Allah guru dia. Bukan tuan guru kat madrasah tu. Dia Allah guru dia. Macam saya ni. Mana ada guru saya? Orang madrasah Allah guru saya. Boleh ke saya bayan semua ni dengan tak ada guru bagi tahu saya? Ada boleh? Mana ada orang boleh tahu kalau tak ada orang ajar? Boleh? Ultimate guru ialah Allah tau. Ultimate dia. Bukan orang. Orang ni tak betul kadang. Banyak tak betul. Kita ada action dah tak nak gas dah. Konon Nabi Muhammad rendah pada saya lagi. Inilah ustaz-ustaz ni dianggap dia dah guru dah komon dah lebih pada Muhammad lagi. Muhammad SAW ni orang paling mulia, paling alim, paling apa pun pergi rumah-rumah kena pukul lagi. Orang cakap kat dia. Semua bercerita tau. Letak apa najis unta kat Madinah, Nabi ketika sembahyang di Mekah. Kenapa ustaz tak ikut? Pergilah. Oh tak, kita tak boleh, tak mampu lagi macam orang tabligh ni. Orang tabligh tu bukan banyak sangat pun. Pergi petang itu pun sekali seminggu. Dakwah macam Nabi ni kena buat hari-hari. Tabligh mana buat dakwah? Dia memang bukan orang dakwah, dipanggil orang dakwah ni, orang dakwah, orang tabligh, orang dakwah. Bukan orang dakwah. Apa dakwah pun tak ada. Dipanggil oleh orang, kita dah anggap dakwah. Dakwah bukan macam tu. Macam Nabi Muhammad SAW dakwah tau. Hari-hari buat cuti mati je. Matahari buat, bagi kat saya, kata Nabi. Bintang, aku takkan berhenti dakwah ni. Itulah dia. Maknanya dakwah ni hari-hari cuti mati saja. Takkanlah Nabi matahari bagi, bintang bagi, ada orang boleh bagi dia. Mana dia nak bagi tahu orang Quran, kau tak boleh bagi ni. Walau kau boleh bagi. Sebab dia orang suruh Nabi berhenti dakwah. Kalau nak bini bagi, kalau nak kaya bagi, nak jadi raja bagi. Nabi semua aku tak nak. Kalau kau boleh bagi aku matahari, bulan, tak aku berhenti buat. Kerana ini perintah Allah pada aku. Perintah Allah pada aku dan pada umatku. Jadi kita kena buat kerja dakwah, tak ada berhenti. Cuti mati saja. Ini bukan hadis, tapi ini lebih kurang sama juga. Kau bagikan matahari, bulan, tak ada berhenti. Itu buat kerja dakwah hari-hari. Bukan kalau kita tak mampu. Memang tak ada siapa mampu nak buat sampai petang malam. Bukan Allah larang pun. Tapi Allah bagi tahu dalam Quran, seketika di pagi dan di petang mengingati Allah. Tafsirannya seketika itu 45 minit. Kalau kamu itu pun tak nak buat, tak tahulah apa nak jadi kat kamu. Bagaimana nak tunaikan hak kalimah pun tak nak, hak kahwin pun tak boleh, semua hak tak boleh. Pertama sekali kena tunaikan hak. Jangan kamu fikir kamu ustaz, kamu besar, kamu tun Teri, kamu raja pun tak boleh. Saya tak boleh, saya raja, saya hakim negara. Sekarang hakim negara kan tak dibenarkan. Kalau kau jadi hakim, tak boleh makan-makan dekat gerai-gerai, agung-agung. Ini doesn't work dengan kerja Nabi. Kerja Nabi ni, kau boleh tak makan gerai, kau tak baik, boleh tak pergi pasar, hakim semua, tapi gas kau kena buat. Tak ada hakim pun. Hakim dia tak benarkan jumpa orang tau. Semua duduk diam. Macam kawan saya, satu hakim, nama Ramli Ali. Bukan kawan lah, budak sedar. Dia cakap dekat Halim, saya tak boleh pergi makan mi goreng semua. Suruh anak beli. Mi goreng pun tak boleh beli. Tak boleh dia. Kalau nak pergi makan mesti restoran besar, mesti senyap ya. Tapi gas dia orang kena buat. Kalau nak menunaikan hak kalimah lah. Tak ada orang tinggi lagi daripada Muhammad. Fikirlah tu, fikir. Ada tak orang tinggi? Dan tu kalau kau tak tinggi, kenapa tak nak? Pergilah gas, jumpa semua orang pula tu. Bukan pilih-pilih orang macam orang tabligh. Dah lah tak buat dakwah. Pergi nak sukakan orang. Cakap kemain kakuzari lah, laporan lah, itulah, inilah, kokonan. Boleh tak 3 hari lastnya? Aduh, tak buat dakwah.
Bukan tak usah belajar dengan orang tabligh cara buat dakwah. Dia tak buat dakwah. Belajar dengan izin Allah dengan saya dan orang yang belajar dengan saya. Macam mana nak buat dakwah pada bukan Islam. Itulah yang Nabi-Nabi buat. Semua Nabi-Nabi tak ada yang tak buat pada bukan Islam. Apalah tiba-tiba pula jemaah tabligh belum masa lagi. Nampak sangat orang tabligh ni bukan orang dakwah. Sebab itu dia tak mau dakwah bukan Islam. Dia tak cakap tak boleh buat dakwah, tapi belum masa lagi. Ini cara bijaksana orang India, tipu belit, nak bagi tahu jangan buat. Dia orang pandai cakap, belum masa lagi. Sebenarnya bukan belum masa, kami tak nak buat. Cakaplah, dia orang macam Yahudi lah. Cakap pandai, belit, tapi sebenarnya tak nak buat. Jadi tuan yang boleh dakwah ni kepada bukan Islam, tapi bila orang jumpa orang Islam, dosa dia besar, tak buat dakwah. Dosa manusia besar, paling besar, dia tak mau mengucap. Jadi yang belum mengucap tu, ajak mengucap. Bila dah mengucap, ajak kerja dakwah. Bila dah buat kerja dakwah, ajak sembahyang. Macam-macam lah. Kan? Simple je nak faham. Tu pun tak boleh faham lah. Oh, tak boleh. Dr. Nasrah ni ekstrim. Kita tak boleh ikut Dr. Nasrah. Bukan saya suka kamu. Saya ikut Nabi, kamu kena ikut saya. Kalau kamu nak ikut Nabi. Kalau kamu tak nak ikut saya, macam mana kau nak ikut Nabi? Macam mana kau nak faham kerja dakwah ni kalau kau tak datang gombak ni dekat dengan Desi Minang ni, tengok. Takkan boleh. Boleh belajar kerja dakwah dengan dengar ceramah aja. Tak boleh. Baru ni satu orang dari Putrajaya datang. Namanya siapa? Wira. Saya tanya dia, kau faham kerja ni dulu tak? Dengan dengar je, saya tak faham. Sekarang kau dah datang 2 hari, kau faham? Oh, faham. Orang bawa tahu. Bukan faham sangat. Lebih tahu daripada dulu. Sebab itu belajar agama bukan dengar aja. Kena datang, kena buat, kena tengok. Namanya sober. Awak duduk mana-mana kat Kuala Lumpur ni pun tak boleh datang sini. Lagi pula orang Amerika. Nanti bila Allah kendaki orang Amerika semua datang, kamu yang duduk sebelah jiran Gombak pun tak datang. Kenapa? Malulah orang kata ikut Nasrah. Kalau Nasrah tu ulama besar tak apa juga. Dia doktor je. Kamu nak ikut doktor orang jahil. Dah, saya tak mau. Sebut nama Nasrah pun tak mau. Jahil itu, dia suka ulama. Kalau dia ada ulama, baru saya ada image sikit nak ikut dia. Sekarang dia tak ada image. Dalam miskin. Bukan miskin pun. Profesor, dia tak mau. Mau ulama. Warisatul Anbiya. Warisatul Anbiya. Apa ulama tu? Gas ada, dakwah tak ada. Buka kitab tu, ceramah kat orang sana, kitab menipu diri dan menipu diri orang lain. Okay guys. Lama.